Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat datang ucapkan kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM dengan kami juga secara online di www.kedahfm.rtm.gov.my. Dan juga terima kasih rakan tugas Zaida yang bersama dengan anda semua dari pukul 2 petang sampai pukul 6 petang dengan lagu-lagu terbaik dan juga info-info terkini untuk anda semua. Dan seperti biasa, setiap hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu dan juga Khamis sama-sama kita ikuti untuk rancangan Nasihatul Tasnim terbitan Hamdan Dain. Dan hari ini seperti biasa setiap hari Isnin kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Fadzil Helmi ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Helmi Al-Syafi'i. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat tak noh? Alhamdulillah Zul. Allah Akbar, lama tak jumpa ni. Rindu Zul. Allah Akbar. Okey Ustaz, mungkin juga ada kuliah terdekat insya-Allah. InsyaAllah malam ni lepas maghrib di Terbengau. Ya. Lepas maghrib no? InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, boleh tonton kami juga secara langsung di live Facebook Radio Malaysia Kedah FM dan pastikan anda sharekan kepada rakan anda untuk kita sama-sama dapatkan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz pada petang ini insya-Allah. Dan untuk tajuk untuk hari ini kitab Hanun Munir, yang mana untuk sifat ini adalah sifat wujud insya-Allah. Kita terus bersama yang bahagia Ustaz. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. DJ yang bersama saya pada hari ini, lama yang tak jumpa, Zul Renova. Kepada penerbit Hamdan Dain, kepada seluruh muslimin dan muslimat, seluruh lapisan masyarakat. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita sambung perbincangan kitab Misbahul Munir pada muka surat 14, kitab Jawi. Tajuknya iaitulah sifat wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Huraian sifat yang pertama iaitulah wujud. Artinya erti wujud itu ada. Baik. Jadi wajib di atas tiap-tiap kita mukallaf, tiap-tiap individu muslim mempelajari sehingga meyakini segala perkara yang berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala. Di antaranya wajib kita belajar sehingga faham, dan wajib kita mengetahui dalil, dan wajib beriman. Yang pertama wajib belajar, yang kedua wajib kita kena mengetahui dalil, dan wajib beriman. Di antara kewajipan kita mempelajari iaitulah di antaranya sifat wujud. Jadi ini ulama atok dalam kitab supaya mudah kita pelajari, dan kesemua sumbernya diambil di dalam nas-nas di dalam Al-Quran, dan begitu juga nas daripada hadis Nabi SAW. Jadi sifat Allah Ta'ala ni banyak, sifat kesempurnaan amat banyak. Tetapi ulama dia susun kepada kita yang pertama wajib kita belajar iaitu wujud. Ini mengikut kaedah yang disusun oleh ulama, iaitulah yuqaddimul aham summa aham, didahului yang terlebih penting, kemudian yang lain. Sebut yang hak yang paling penting dulu. Jadi di antara pembahasan yang pertama, iaitulah kita kena membahaskan sifat wujud, barulah kita bahas sifat-sifat yang lain. Ini susunan yang diatur oleh ulama, khususnya Imam Abu Hasan Asy'ari ataupun Imam Abu Mansur Maturidi rahimahullahu ta'ala. Baik. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Jadi wajib Allah Ta'ala memerintah kepada kita untuk yakin akan kewujudan Allah Ta'ala. Itu wajib. Fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah olehmu. Maksudnya wajib kita kena belajar sampai tahu dengan makna sampai yakin. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf, tiap-tiap individu yang berakal dan cukup umur, mengetahui, yakni belajar sehingga mengetahui serta mengaku di dalam hatinya, hati seseorang mukallaf, akan tentu sungguh adanya Allah Ta'ala dan tidak terima tiadanya. Jadi wajib kita yakin dalam hati Allah Ta'ala mesti ada, tak boleh kalau tak ada.
Ini mesti kita tanam dalam hati kita. Ini namanya a'malul qulub, amalan hati kita. Jadi kewajipan agama ni banyak. Syariat seperti ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. Itu wajib bagi kita. Dan begitu juga mengenal Allah wajib. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wajib di atas kita. Jadi wajib kita meyakini di dalam hati kita, sesungguhnya pasti Allah Ta'ala itu wujud. Pasti Allah Ta'ala itu ada. Tak boleh tiada. Kalau Allah Ta'ala tak ada, tak boleh terima. Wajib kita yakin Allah Ta'ala itu mesti ada. Seperti firman Allah Ta'ala. Itu kata, susunan yang diatur oleh ulama dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada nas dalam Al-Quran. Wajib kita belajar sifat wujud kerana ada dalil Al-Quran. Jadi wajib kita belajar sifat ni seperti firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, maka hendaklah kamu mengetahui dan mengaku bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Jadi wajib kita yakin sesungguhnya Allah Ta'ala itu mesti ada. Baik. Jadi kita tak boleh ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu, tak dinamakan iman. Kalau kita ragu-ragu, tak dinamakan mengetahui. Contoh macam mana? Orang tanya, Allah Ta'ala ada ke tak? Ada. Betul ke? Dia jawab lagu ni, betul ikut. Tak sah iman. Kerana dia ragu-ragu. Tetapi kita mesti yakin Allah Ta'ala ada. Mesti ada. Kita yakin mesti ada. Kalau tak ada, tak boleh. Tak logik. Tak boleh terima pada akal. Kerana apa? Kerana kita berpandukan kepada dalil. Kerana kita berpandukan kepada dalil, kita tak boleh syak tentang kewujudan Allah. Afillahi syakkun, adakah layak kamu syak pada kewujudan Allah Ta'ala? Tak layaklah kita syak kepada kewujudan Allah. Mesti kita yakin Allah Ta'ala tentu ada. Allah Ta'ala mesti ada. Tak boleh terima tiada. Baik. Yakni Allah Ta'ala jualah yang ada. Kita yakin tidak ada jenis Tuhan melainkan Allah, dan Allah Ta'ala itu mesti ada. Baik. Jadi kita belajar apabila kita mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada jenis Tuhan melainkan Allah Ta'ala lah sebagai Tuhan. Jadi mestilah kita yakin Allah Ta'ala itu mesti ada. Allah Ta'ala itu ada yang mentadbir kita. Yang kita duk baca hari-hari, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Rabb, Tuhan alamin, yang Rabb iaitu pentadbir, pencipta, pengurus, pengatur, pentadbir akan alamin, sekalian alam ini. Maka ada itulah dikatakan sifat wujud. Jadi kita yakin Allah Ta'ala mesti ada. Dalam hati kita kena yakin betul-betul. Kita doa supaya iman kita dikuatkan oleh Allah dan istiqamah di dalam hati kita, sehingga kita bertemu Allah Ta'ala, membawa keyakinan, membawa iman yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Minta Allah Ta'ala istiqamah kita dalam iman, kerana ulama kata al-istiqamah khairun min alfin karamah. Istiqamah itu konsisten, berkekalan di atas satu-satu benda. Khairun min alfin karamah, terlebih baik daripada 1000 keramat. Jadi kita minta terutamanya dalam bab iman ini, Allah Ta'ala istiqamahkan kita, hidup dan mati kita di dalam keadaan iman. Kita meyakini akan kewujudan Allah Ta'ala itu. Artinya ada yang lawan bagi tiada. Jadi wajib kita yakin Allah Ta'ala itu ada, tak boleh tiada. Mustahil kalau Allah Ta'ala itu tiada. Maka pengakuan di dalam hati dengan tentu ada sungguh Allah Ta'ala itu dinamakan wajib pada akal. Baik, kalau orang tanya kita, apa akal kamu nak hukum kewujudan Allah? Maka kita jawab, mesti Allah Ta'ala itu wujud. Maka mesti wujudnya Allah Ta'ala itu dinamakan wajib akal. Dan pengakuan tentu tidak tidak ada Allah Ta'ala itu dinamakan mustahil. Kalau tak ada, tak boleh terima. Kalau Allah Ta'ala tak ada, tak logik, tak boleh terima. Itu perkara mustahil. Ini maklum. Perkara wajib tu perkara mesti. Mesti Allah ada. Kalau tak ada, mustahil, tak logik, tak boleh terima. Ini wajib kita yakin di dalam hati kita. Setengah orang dia tanya, sebab apa kena belajar
Allah Ta'ala mesti ada, mustahil tiada. Belajar ada sudah. Dia kata lagu tu. Maka ulama menyusun kepada kita sifat yang wajib Allah tentu ada. Mustahil tiada, tak boleh terima kalau tak ada. Untuk meyakini, untuk hati kita ni teguh. Kaedahnya al-hukmu bi syai' far'un an tasawwuri. Nak hukum sesuatu kita kena beza. Kita kena tahu perbezaan. Contoh macam mana? Kita nak hukum sesuatu benda tu tegak, kita kena tahu benda bengkok. Kita nak hukum kata benda itu 4 segi, kita kena kenal bulat. Dan seumpamanya. Maka apabila benda tu betul, kita yakin benda ni betul, tak bengkok. Sebab kita kena bengkok macam mana. Kita nak hukum kata Allah mesti ada, kita tahu tak ada macam mana. Maka kita yakin Allah Ta'ala mesti wujud, tak boleh. Kalau tak ada, tak boleh. Untuk mengukuhkan hati kita. Itu di antara. Dan ajaran ini diajar oleh Allah dalam Quran. Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah kamu kepada Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Allah Ta'ala sebut, berserahlah kamu kepada Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Maknanya kita belajar Allah ada, tak boleh tiada. Maka teguhlah hati kita, pasti Allah Ta'ala itu wujud. Baik. Dan pengakuan tentu tidak ada Allah Ta'ala itu dinamakan mustahil. Maka kita yakin kalau Allah Ta'ala tak ada, tak boleh, tak logik. Begitulah maksud perkataan ulama, wujud artinya ada. Jadi kesimpulan kita mudah saja. Kita yakin Allah mesti ada, tak boleh tak ada. Selesai. Itu kita kena pegang dalam hati. Wajib kita kena beriman di dalam hati kita. Mustahil lawannya tiada. Dan dalil ataupun tanda kata Allah Ta'ala itu ada ialah kita fikir dengan kita perhati dan tilik kepada makhluk ini, kerana makhluk ini baru adanya. Dan tiap-tiap yang baru ada itu tentulah didahulukan oleh tiada. Kalau begitu nyatalah bahawa makhluk ini mungkin namanya dan mungkin itu baru. Yang tak terima ada benda baru itu, melainkan Allah Ta'ala yang mengadakan. Jadi kita tak boleh terimalah benda baru ni jadi sendiri. Mesti ada yang menjadikan, iaitu Allah Ta'ala. Dia begini contoh dia. Kita ni benda baru. Apa dia baru? Dulu tak ada. Kita baru dijadikan. Semua kita makhluk ni baru. Dulu tak ada. Allah Ta'ala buat kita bagi ada. Maka kita ni namanya benda mungkin. Apa dia benda mungkin? Benda harus. Boleh ada, boleh tak ada. Sama berat. Tiba-tiba ada. Mesti Allah Ta'ala yang mengadakan kita. Itu dalil kita. Dalil kewujudan Allah iaitulah adanya makhluk. Makhluk tak boleh jadi sendiri. Contoh macam mana? Dia tu kahwin, nak anak. Sampai kadang-kadang 50 tahun kahwin, tak dapat anak. Mandul. Maknanya bukan suami isteri mengadakan anak, yang mengadakan Allah Ta'ala. Kadang-kadang suami isteri nak anak lelaki, dapat 7 anak perempuan. Kadang-kadang nak anak perempuan, 7 anak lelaki. Maknanya Allah Ta'ala yang mengadakan. Kadang-kadang orang tu sampai beranak dah baru tahu, oh anak aku ni perempuan. Sampai beranak dah, oh anak kali ni lelaki. Sekian tak nampak. Maknanya bukan kita mengadakan, Allah yang mengadakan. Itu bukti kewujudan Allah yang mentadbirkan sesuatu daripada alam ini. Jadi bukti kewujudan Allah iaitulah adanya makhluk. Makhluk ini kita ni, jin, manusia, langit, bumi, orang panggil makhluk, dijadikan oleh Allah Ta'ala. Dan semua kita ni benda mungkin, benda baharu. Boleh ada, boleh tiada, tiba-tiba ada. Maka Allah Ta'ala lah yang menjadikan kita. Kerana kita lemah daripada menjadikan sesuatu. Contoh macam mana? Contohnya orang kaya tahun ni nak pergi haji, tak boleh pergi kerana ditahan oleh kerana COVID-19. Oleh kerana virus corona ni tak boleh pergi Mekah, walaupun dia berjuta, walaupun milion sekalipun
Kalau Allah Ta'ala tak izin, kalau Allah Ta'ala tak menghendaki, tak boleh pergi ia. Walaupun dia duit banyak. Itu dalil kewujudan Allah yang mentadbir akan sesuatu perkara di dalam kehidupan makhluk. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Ini bukti kepada kewujudan Allah. Ini bukti kepada kewujudan Allah Ta'ala. Itu kita kena kenal Allah Ta'ala, baru kita kenal hakikat diri kita. Apabila kita ni kenal diri kita, kita kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, kita kenal lah hakikat diri kita ni hamba. Apabila hamba, wajib kita patuh, kita taat akan seluruh titah perintah Allah Ta'ala. Inilah iman yang kita tuntuti, iman yang kita kehendaki, iman yang seperti mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mentarbiah para sahabat sehingga iman mereka teguh dan seluruh kehidupan mereka digunakan untuk jalan keredaan Allah. Inilah yang kita nak, iman yang daripada tarbiyah, daripada penghayatan, daripada guru, penghayatan guru kepada guru, guru kepada guru, seperti mana yang ditarbiah oleh Rasul. Maka inilah yang kita nak, yang kita nak, yang kita tututi di dalam kehidupan kita. Baik. Itu kalau orang tanya, macam mana lah kita ni nak bagi rajin semayang, macam mana nak bagi kita rajin buat kebajikan, tak ada jalan lain melainkan iman. Kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala mengkuatkan akan iman kita. Kadang-kadang lemah ibadat, nak semayang pun berat rasa. Ini masalah iman. Bukan tak ada, kadang-kadang lemah. Ada iman itu, kadang-kadang lemah. Alhamdulillah, masih lagi Allah Ta'ala memberi iman kepada kita. Baik. Jadi wajib kita beriman kewujudan Allah. Dalilnya iaitu ada alam ini, adanya makhluk ini Allah menjadikan. Makhluk tak boleh jadi sendiri. Macam mana kita tengok jam. Jam tu sebab apa dia bergerak? Sebab bateri ada. Kalau habis bateri, mati dia. Tu baru jam. Ataupun tenaga solar. Begitu juga alam ni, Allah Ta'ala yang menjadikan. Itu bukti kewujudan Allah Ta'ala yang nyata. Baik. Maka tentulah tidak terima pada akal kita nak jadi berat sebelah. Ada yang ringan itu dengan sendirinya. Bahkan mestilah ada yang memberatkan beri ada makhluk ini. Ada contoh je macam dacing. Dacing tu dia berat sebelah. Tiba-tiba diletakkan barang seumpamanya 1 kilo ataupun 2 kilo, dia jadi sengit sebelah. Sebab apa sengit sebelah? Sebab apa berat sebelah? Kerana ada benda yang menindih, ada benda yang memberatkan dia. Begitu juga alam ini. Alam ini baru. Alam ini harus. Nak ada pun boleh, tak ada pun boleh. Tiba-tiba ada, tentu ada yang menjadikan. Macam dacing tadi, sama berat. Tiba-tiba sengit sebelah. Mesti ada benda yang menindih. Sehingga kan dacing itu berat sebelah. Alam ni boleh ada, boleh tak ada. Tiba-tiba ada. Tentulah ada yang menjadikan, iaitu Allah yang menjadikan akan alam ini. Begitulah pengakuan kita dalam hati tiap-tiap mukallaf yang wajib atasnya, atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia. Perkara ni wajib kita kena belajar. Wajib kita kena hadam. Wajib kita kena bagi masuk dalam hati kita akan keyakinan ini, akan kewujudan Allah Ta'ala ini di dalam hati kita. Barulah sah iman kita. Barulah sah iman kita. Jadi apabila kita yakin Allah Ta'ala ada, maka kita hamba wajib kita kena taat. Jadi tak ada lah celaru fikiran. Dia tak soal banyak. Apabila dia yakin Allah Ta'ala itu Tuhan, kita ni hamba, kita ni makhluk, maka tiap-tiap hamba, tiap-tiap makhluk wajib taat. Allah Ta'ala sebut secara jelas, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan supaya boleh beribadat. Jadi apabila Allah Tuhan, kita hamba, kita makhluk, apa yang Allah Ta'ala suruh, kita patuh. Kita tak payah tanya banyak-banyak dah, sebab kita kenal akan hakikat diri kita itu. Tu ulama kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, dia kenal Tuhan.
Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Siapa yang kenal Tuhan, dia kenal lah diri dia. Kita kena taatlah apa yang dituntut oleh Allah. Segala kewajipan kita buat tanpa kita petikai, tanpa kita ragu-ragu. Ini yang perlu kita masukkan ke dalam hati kita. Begitulah pengakuan di dalam hati kita. Tiap-tiap mukallaf yang wajib atas mukallaf itu mengetahui akan dia. Jadi wajib kita kena belajar sampai yakin Allah Ta'ala itu mesti wujud, mesti ada. Maka pergantungan kita hanyalah Allah. Apabila kita kenal Allah, kita bergantung dengan Allah Ta'ala. Apabila sakit, kita ikhtiar usaha dan berdoa serah kepada Allah Ta'ala, kita dapat sabar, dapat redha. Orang yang tak kenal Allah Ta'ala ni dia payah. Apabila jadi satu-satu, dia hinggap. Dia tak boleh nak kontrol, dia tak boleh nak sabar, dia tak boleh nak redha. Tapi kalau orang kenal Allah Ta'ala, mudah. Apabila orang kenal Allah Ta'ala, mudah. Habis. Tu kita tengok para awliya, para kekasih Allah Ta'ala, ulama-ulama yang soleh. Mereka di dalam kehidupan mereka tenang. Apabila diberi nikmat, mereka syukur. Apabila diberi ujian, mereka sabar, redha. Maka kehidupan mereka tenang dan tak ada keluh kesah, tak ada serabut. Di samping menjaga syariat, di samping menjaga syariat Allah Ta'ala. Macam kita lah zaman Covid lah ni, kita kena patuhi SOP. Semuanya Allah Ta'ala mentakdir dan Allah buat. Tetapi ada asbab, musabbab. Maka dia ada cara untuk kita jaga. Di antaranya jaga kebersihan. Itu agama suruh. An-nazafatul minal iman. Kebersihan itu separuh sebahagian daripada iman. Maka kita basuh tangan pakai sabun, sanitizer dan seumpamanya. Itu dituntut dalam agama kita. Dan kita jaga jarak dan seumpamanya, kerana kita menolak untuk menjaga, menolak kemudaratan. Ini dipakai mengikut kehendak syarak. Adapun yang menjadikan Allah Ta'ala, yang menentukan Allah Ta'ala, itu pasti iman kita. Maka kita yakin akan kewujudan Allah Ta'ala itu. Baik. Jadi apabila kita kenal Allah Ta'ala, Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan yang kita yakini memiliki sifat kesempurnaan, tidak ada kekurangan, dan seluruh yang berlaku kepada diri kita ditentu oleh Allah, dibuat oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memiliki sifat kesempurnaan. Maka kita patuh, kita taat akan seluruh kewajipan yang disuruh oleh Allah, dan kita meninggal akan larangan Allah Ta'ala. Itu yang namanya taqwa, imtisalul awamil wajtinabin nawahi. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Iaitulah kita mesti kenal Allah, baru kita boleh buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan meninggal apa yang Allah Ta'ala larang. Kita tengok dalam masyarakat kita, tiap-tiap minggu dipesan kepada kita dengan pesanan taqwa di dalam khutbah Jumaat. Usikum wa iyaya ya bitaqwallah. Khatib mewasiatkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Macam mana takwa? Imtisalul awamil wajtinabin nawahi. Buat apa yang diperintah dan tinggalkan apa yang dilarang. Nak buat apa yang disuruh oleh Allah, nak tinggal apa yang dilarang oleh Allah, kita kena kenal dulu, baru kita takut. Contoh macam mana? Kita ni kenal ular. Ular tedung ni punya besar, punya kita takut. Bukan kata kita nak lintas depan dia, tengok bayang pun kita tak mau. Takut sebab kita kenal ular tedung tu. Apabila kita kenal, baru takut. Apabila takut, barulah kita ikut perintah Allah Ta'ala. Kita kenal Allah Ta'ala, kita takut. Apabila takut, baru kita boleh menjalani syariat Allah. Jadi kalau ditanya sebab apa orang Islam payah sangat kita nak dakwah, sebab apa ni? Sedangkan Islam dah, tapi kata tak dengar. Sebab apa? Tak ada sebab lain, melainkan kita kena perbaik iman dia. Kita kena perbaik hati dia supaya dia beriman seperti mana yang diajar oleh agama, seperti mana yang diajar oleh Allah kepada Rasul. Maka kita kena perbaik hati dia, barulah dia boleh elok dalam pegangan agama. Jadi kalau tak pihak ni,
agama hebat setara mana pun kau rosak. Na'udzubillah. Macam mana? Pi masjid hari-hari. JK masjid lagi. Tapi na'udzubillah curi duit masjid. Tapi na'udzubillah berani fitnah orang. Tetapi na'udzubillah berani memecahkan akan kesatuan silaturahim di antara sesama kita. Na'udzubillah fitnah sana fitnah sini. Sedangkan tahu. Sebab apa? Kerana hatinya rosak. Kerana pegangannya tidak seperti yang dianjurkan oleh agama. Na'udzubillah. Maknanya dia rasa dia tu agama, tetapi belum sempurna agama dia. Itulah kita nak bagi sempurna agama ni, kena belajar ilmu tauhid, akidah, iman. Kena belajar syariat, ibadat, muamalat, munakahat. Kena belajar pula akhlak dalam bab untuk menjaga hati kita. Dan beramal dengan ilmu itu sempurnalah. Dan kita ni semua bukan sempurna lagi, ke arah untuk sama-sama menyempurnakan agama kita. Jadi benda ni kita minta doa kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala menyempurnakan agama kita sebelum daripada kita mati, sebelum daripada kita meninggal. Minta Allah Ta'ala sempurnakan agama kita. Lagi yang betul dengan nas, apa yang kita yakin ni betul. Dengan nas, iaitulah nas daripada nas Quran dan hadis, yang menunjuk keduanya akan nas Al-Quran dan hadis dengan adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Jadi apa yang kita yakin betul. Kita yakin Allah ada, memang betul ada. Kerana apa? Tepat membetuli dengan nas Al-Quran dan hadis, seperti firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma al-ayat. Artinya bermula Allah Ta'ala yang menjadi ia Allah akan beberapa langit dan bumi dan barang yang antara keduanya langit dan bumi itu. Ini firman Allah Ta'ala daripada nas Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi. Maka kita yakin mestilah Allah Ta'ala itu ada. Kerana langit bumi ni tak boleh ada sendiri. Kita tak boleh ada sendiri makhluk ni, Allah yang menjadikan. Contoh macam mana? Dalil yang mudah ya. Kencing manis, pi potong kaki. Nak buat kaki macam Allah Ta'ala buat, tak boleh. Doktor buat kaki pasu, sama tak kaki pasu dengan Allah buat? Tak sama. Kerana apa? Kaki pasu ni dia keras, pijak apa pun tak sabar. Orang letek pun tak geli lah. Sama tak Allah buat? Tak sama. Boleh tak buat hak macam mana Allah buat? Tak boleh. Maknanya kita lemah. Maknanya kita tak boleh buat hak macam Allah buat. Kita yakinlah dunia ini, alam ini Allah yang menjadikan. Maka kita yakin dalam hati kita, bawalah sampai mati pegangan ini, Allah Ta'ala itu mesti ada. Maka dengan firman itu nyatalah bahawasanya Allah Ta'ala itu telah mengaku ia Allah dengan adanya. Ada Allah Ta'ala itu dalam Al-Quran. Allah mengaku sendiri dia ada dalam Al-Quran. Ini nas kita dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Sumber utama di dalam akidah ini kita ambil nas Al-Quran ya? Dan kita pula kena mengaku dalam hati kita dengan adanya Allah yang membetuli dengan pengakuan Tuhan dalam Al-Quran itu. Inilah nama akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Macam mana kita yakin, macam itulah Allah Ta'ala sahkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut Allah yang menjadikan langit dan bumi. Hati kita yakin Allah ada, maka sah pegangan kita. Kayu ukuran antara betul dengan tak betul pegangan iman, iaitulah agama yang ditetapkan oleh agama. Mana dia? Yang pertama ma'rifah itu yakni al-jazmu, yakin. Yang pertama, kita yakin Allah ada. Betul? Yang kedua, mutabiqu lil haqi, apa yang kita yakin betul dengan perkara yang sebenar. Allah mengaku. Betul? Yang ketiga, an-dalilin, kita tahu dalil. Allah Ta'ala ada, mana dalil? Iaitu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kemudian kita fikir, mana bukti kata Allah ada? Adanya alam. Kalau Allah Ta'ala tak ada, alam pun tak ada. Alam makhluk ni tak boleh ada sendiri. Jadi Allah Ta'ala lah yang menjadikan alam ini. Maka apa yang kita yakin sebenar
seperti mana pengakuan Allah Ta'ala, dan kita mengetahui dalil, maka sah pegangan iman kita mengikuti garis yang macam mana kita belajar sejarah-sejarah mereka untuk kenali inilah pegangan akidahnya. Begitu juga Tuan Husin Kedah, peringkat negeri Kedah, dan seumpamanya. Inilah pegangan tok kita yang kita pegang dan kita yakini. Kita bawalah pegangan ini sampai mati. Ini dinamakan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah dikatakan orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Jadi kita yakin. Wallahu alam. Ini daripada pengarang kitab Misbahul Munir, yang lebih kita kenali bapa mentua kepada tuan guru yang kita sayangi, yang kita hormati, Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang Fatani Darussalam. Ni yang karang kita ni bapa mentua beliau, iaitulah Tuan Guru Haji Abdul Aziz. Jadi apa kesimpulan kita petang ni? Kita bincang Allah Ta'ala itu ada. Mesti ada. Kalau kita yakin Allah ada saja, lepas tak fardu ain? Tak lepas lagi. Kita kena belajar sampai kita faham dan yakin. Kerana apa? Kerana untuk mengeluarkan diri kita daripada taklid. Taklid ni iman ikut orang tak boleh. Macam mana contoh dia? Allah ada, mesti kita yakin. Mana dalil dia? Ayat Quran. Allahu ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Okey, ayat Quran kita tak apa. Boleh tak dalil lain? Boleh. Mana dia? Dalil akal. Contoh macam mana? Mana bukti kata Allah ada? Adanya alam. Kalau Allah Ta'ala tak ada, alam tak ada. Jadi Allah menjadikan alam dengan khudrahnya yang sempurna. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qudrah buat makhluk mengikut ketentuan Allah Ta'ala. Iradah menentu mengikut ilmu. Ilmu yang ada pada Allah menentukan sesuatu dengan sifat iradah. Maka qudrah Allah Ta'ala buat mengikut iradah Allah Ta'ala. Maka diri Allah itu mesti ada. Kalau tak ada, tak boleh terima. Ini keyakinan kita di dalam hati, supaya sah iman kita masuk ke dalam hati kita. Tapi kalau tak tahu dalil, takut ragu-ragu. Apabila ragu-ragu, tak dikira sebagai iman. Itulah wajib kita kena belajar ilmu fardu ain, di antaranya ilmu tauhid, untuk kita kenal Allah Ta'ala, untuk sah iman kita. Jadi setakat tu dululah. Setakat tu dulu. Wallahu alam. Yang baik semua daripada Allah. Segala kekurangan saya mohon ampun, maaf daripada diri saya sendiri. Wallahu alam. Baiklah, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berehat seketika. Mungkin juga rakan-rakan kita nak ajukan persoalan. Anda semua boleh terus hubungi kami di 0477130037 ataupun 7608, ataupun terus saja ke live Facebook kami Radio Malaysia Kedah FM, ataupun terus saja ke WhatsApp kami di 011575 untuk tajuk pertanyaan berkenaan dengan sifat wahyu. Jadi itu sifat wujud, insya-Allah. Kita terus bersama bahagia sebentar lagi, insya-Allah. Daripada Abu Ruqayyah Tamim Al-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Baginda bersabda, kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nasihatul Tasnim di Kedah FM setiap hari Ahad hingga Khamis pukul 6 petang di Radio Malaysia Kedah FM. Agama itu nasihat. Nasihat menasihati, menerusi syariat dan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran serta hadis. Nasihatul Tasnim di Kedah FM setiap hari Ahad hingga Khamis pukul 6 petang di Radio Malaysia Kedah FM. Baiklah, terima kasih kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM. Kembali bersiaran dalam Nasihatul Tasnim terbitan Hamdan Dain, dan petang ini kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Fazilul Helmi, ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Helmi Syafi'i, pendakwah bebas. Dan untuk tajuk hari ini berkenaan dengan sifat wujud dari Kitabul Munir. Jadi anda semua boleh terus hubungi kami di 0477130037 ataupun 7608, ataupun terus saja ke live Facebook kami Radio Malaysia Kedah FM, ataupun boleh saja terus juga ke WhatsApp kami di 011575
0175999975. Baik, Ustaz, kita ada satu soalan daripada Facebook ni. Ya. Datangnya daripada Ibnu Al-Qabrawi. Kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik. Okay. Semoga sihat selalu kata, dan juga dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala segala urusan. Saya ada satu soalan kata, sebab apa masjid dipanggil rumah Allah? Adakah Allah ada dalam masjid itu? Minta pencerahan daripada Ustaz ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebab apa masjid itu dipanggil rumah Allah Ta'ala? Jadi banyak orang keliru dalam bab ni, sekiranya tak belajar betul-betul akidah. Jadi alhamdulillah lah kita belajar. Almarhum Tok saya, almarhum Tok Isa Lesik rahimahullah, dia kata kita belajar ni nak bagi hilang keliru, celaru, untuk jelas yakin dalam hati kita. Jadi baguslah kita belajar untuk hilang kekeliruan kita. Sebelum kita belajar keliru, apabila kita belajar hilang kekeliruan. Jadi diidafatkan masjid kepada Baitullah, rumah Allah Ta'ala ni, kerana apa? Begitu juga orang pergi Mekah. Orang sebut Kaabah itu Baitullah, rumah Allah Ta'ala. Adakah Allah duduk dalam tu? Ni banyak daripada mutawif yang tidak belajar akidah, dia hurai macam tu, salah. Dia kata macam ni, saya biasa dengar dalam kursus umrah, dia kata kita duduk di Malaysia ni jauh, kita pergi duduk di depan Baitullah tu, kita dengan Allah Ta'ala ni dekat. Sebab apa dia kata lagu tu? Sebab dia yakin kata rumah Allah Ta'ala duduk dalam tu. Salah i'tikad itu. Kerana Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak seumpama suatu. Sebelum ada Kaabah, Allah Ta'ala telah wujud. Jadi sebab apa dinamakan Baitullah, Kaabah, begitu juga masjid. Kerana memuliakan akan bangunan itu, maka dinisbahkan masjid kepada rumah Allah Ta'ala, kerana memuliakan masjid. Maka kita sembahyang tahiyatul masjid. Kita semua masjid ke kita semua Allah Ta'ala? Semua Allah Ta'ala. Baitullah, adakah Allah Ta'ala duduk dalam tu? Tidak. Dikatakan rumah Allah Ta'ala kerana memuliakan akan bangunan itu. Kerana apa? Kerana kita bina di atas dasar kerana Allah Ta'ala, untuk yang dikatakan tempat beribadah. Itu lain hukum masjid, hukum surau lain dalam masjid. Wajib kita memuliakan bangunan itu. Kita kena masuk, sunat kita sembahyang tahiyatul masjid, menghormati Allah Ta'ala. Kita kena masuk menghormati Allah Ta'ala kerana kita masuk bangunan yang mulia itu. Maka disunatkan kita sembahyang tahiyatul masjid. Jadi dinamakan rumah Allah Ta'ala kerana memuliakan bangunan itu. Begitu juga kita nak buat lebih kurang masjid, tak boleh. Kita nak bergelak, kita nak cakap lebih kurang, tak boleh. Menggelapkan hati kita. Hanya kena berhati-hati. Kadang-kadang orang mengajak di masjid, maki, sebut nama orang tu, maki, laknat orang ni, tak boleh. Kena jaga. Ditakuti, menggelapkan hati kita. Itu kita kena jaga. Surau dia lain hukum, masjid dia lain hukum. Dalam bab fiqh dia lain. Macam surau, kalau kita ni jauh sangat, tak dapat pahala jemaah. Kalau masjid, kalau kita jauh sekalipun, sah kita sembahyang jemaah. Tapi pahala dia lain lah. Tapi nak habaq kata sembahyang sah ikut imam tu, kalau dalam masjid jauh taruh mana pun sah. Tapi kalau surau dia lain. Begitu juga nak bergelar, nak tidur dan seumpamanya, adab-adab kita perlu jaga di dalam masjid itu. Kerana dia ada kaitan kemuliaan, disebabkan kita membina di atas niat membina masjid. Begitu juga bata dia, kapet dia, itu kita kena muliakan, kita kena jaga. Wallahualam. InsyaAllah kita dapatkan seorang lagi daripada rakan kita di talian, insyaAllah. Baik. Hello, Assalamualaikum, selamat petang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa tanya ni? Ini ngomong sama Tampau. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Kak Indu punya pendapat ini nak kongsi pendapat lah. Kalau tak kenal Ustaz kena betulkan lah. Ya. Banyak orang cakap kalau apa-apa dia kata hak atas tahu. Hak atas tahu tu maksud dia Allah lah. Ya. Kayaknya tak setuju kalau kata atas tahu. So, atas dia Allah. Dia bawah apa Allah tak tahu. Kau macam tu. Kak Indu tak setuju. Kak Indu yang setuju. Kalau mana-mana pun kita ada Allah nanti ada yang kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dalam gua dia kata kat dia apa? Sayyidina Abu Bakar, kan kita berdua bersama kita ada Allah. Itu yang Kak Indu yang faham kan. Kalau saya hilap, tak betul kan cakap Kak Indu ni. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Indu pada Pulau Pinang. Jadi saya setuju sautif-sautif lah dengan perkataan Kak Indu ni.
Jadi apa-apa orang kampung ni dia cakap Allah Ta'ala tahu, hak atas tahu, hak atas tahu. Jadi perkataan hak atas tahu ni membawa kepada kesamaran. Nah, kalau kita kata Allah tahu, mudah. Kerana Allah Ta'ala memiliki ilmu yang sempurna, wa huwa bikulli syai'in alim. Tapi kalau kata hak atas tahu, macam Kak Indon tadi lah, kata hak bawah tak tahu lah. Maknanya benda hak bawah Allah Ta'ala tak tahu, salah. Ataupun hak atas tahu, menggambarkan kata Allah Ta'ala itu bertempat, salah juga. Jadi yang tepatnya Allah tahu, selesai. Allah ada, selesai. Itu perkataan-perkataan. Apabila kita belajar, kita tahulah akan perkara-perkara yang lebih tepat untuk kita ungkapkan. Macam ni juga, buatlah apa hampa nak buat. Allah Ta'ala tu maha kaya. Yang tepatnya Allah yang maha terkaya. Kerana kaya dengan terkaya ada beza. Ghani terbahagi dua. Ghani mutlak, terkaya Allah Ta'ala yang tak kait dengan apa-apa benda pun. Memang Allah Ta'ala terkaya, memang Allah Ta'ala mulia. Kalau kaya, orang kaya sebab kait dengan harta banyak, benda banyak. Jadi kalau habis harta dia, contohnya kena tsunami, habis harta dia, rumah tak ada, kereta tak ada, jadi miskin. Kaya kait dengan benda, apabila habis benda jadi miskin. Tetapi kalau terkaya, Allah Ta'ala yang maha terkaya, Ghani mutlak, Allah Ta'ala yang maha terkaya, yakni tidak berkait dengan makhluk, tidak berkait dengan sesuatu. Sama ada makhluk, tak ada makhluk, Allah Ta'ala tetap terkaya. Ini bahasa-bahasa yang perlu kita kena jaga. Seperti yang Kak Indung katalah, kita kena ubah. Kita kena ubah Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Selesai. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah kita pun sampai ke penghujungnya, insya-Allah. Dan mungkin juga walaupun kita dapatkan segala ilmu yang telah disampaikan, mungkin juga ada sedikit kesimpulan daripada Ustaz ni, insya-Allah. Jadi yang bab tadi saya rasa jelas dah. Cuma masuk bulan Ogos ni, kita bagi ada perasaan syiar untuk kita ni cinta tanah air kita. Kerana anugerah Allah Ta'ala buat kepada kita ni, negara tanah Melayu kita ni, adalah anugerah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita yang wajib kita syukuri. Dan perkara ni tak lari pada agama. Hubbul watan minal iman, cinta kepada tanah air sebahagian daripada iman. Jadi kita kena semangat dengan kebangsaan, nak menyambut kemerdekaan. Dan merdeka ni bukan kata bendera, kena merdeka jiwa kita. Jangan bagi ada orang jajah fikiran kita, hati kita, akal kita. Kita kena bebas. Macam mana nak bagi bebas? Jadi hamba Allah Ta'ala. Macam mana nak jadi hamba Allah Ta'ala? Belajar agama, supaya orang tak boleh main, orang tak boleh tekan kepala kita, orang tak boleh heret hidung kita. Jadi kita jadilah orang rakyat yang merdeka. Merdeka dalam erti kata merdeka jiwa kita, akal kita, hati kita, semualah kita merdeka daripada sebarang penjajahan, terutamanya hawa nafsu yang menjajah kita sehingga kita ni tak berjaya menjadi hamba Allah Ta'ala, rugi. Jadi di samping kita ni bulan Ogos ni, kalau tak ada bendera tu, bubuh bendera lah, bukan mahal mana pun. Kalau tak bubuh pun tak apa, kalau hak bubuh lagi bagus. Kerana ini menunjukkan akan semangat kita yang dianjurkan dalam agama kita. Hubbul watan minal iman, cinta kepada tanah air itu sebahagian daripada iman, separuh daripada iman. Jadi orang-orang dulu-dulu berjuang sehingga bermati-matian untuk memerdekakan tanah air kita. Ulama-ulama, Tok Bahaman, Mak Kilau, Tok Janggut. Begitu juga Kedah ni yang hebat berjuang untuk memerdekakan Kedah daripada takluk penjajahan Siam ni. Syekh Abdul Samad Palembang yang kita jangan lupa, sehingga kepalanya dipenggal, turun daripada Mekah untuk berjuang bersama 3 sahabat rapat dia, Syekh Arsyad Banjari dan begitu juga Syekh Daud Al-Fatani, tinggal mengajar di Masjidil Haram, turun naik kapal nak berjuang merdekakan negara kita. Tiba-tiba kita merdeka, kita duduk lena, duduk tengok TV, duduk ralik, tak boleh. Kita kena jaga akan maruah kita, jaga akan tanah air kita daripada dimasuk penjajah-penjajahan, pemikiran dan seumpamanya. Jadi orang dulu dia jajah cara lain, dia perang lah, dia tak hantar kerana dia takut mati, dia hantar jajah cara lain. Mana dia bagi game tak semayang. Na'udzubillah. Kena merdekakan jiwa kita, kena merdekakan rumah kita, anak isteri kita daripada mengikuti hawa nafsu. Wallahu a'lam.
Baik, alhamdulillah itu pencerahan dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Fazrul Hilmi ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Hilmi Syafi'i, pendakwah bebas. Untuk hari ini kita munir sifat wujud, insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi Ustaz nah, insya-Allah nah. InsyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Zul. Ya. Agama itu nasihat